Hai, saya Muhammad Al-Jufri bin Jamari, penerima anugerah Nona Men's Active Award. Baik, sebenarnya asalnya saya adalah atlet perenang, atlet diving pada umur sekitar 7 tahun. Apabila saya mendapat kecederaan di bahagian lutut, dan saya pun stop dari jadi atlet diving. After that, saya terus ke dunia silat, yang di mana dunia silat ni bukanlah minat saya pun. Akan tetapi apabila saya tahu bahawasanya arwah ayah saya adalah seorang cikgu silat, dan saya sambungkan legasi dia bila kita dapat tahu yang bahawasanya arwah bapa kita ni adalah salah seorang orang silat. Jadi terus saya datang minat dan semangat yang luar biasa. Jadi apabila saya terus sambung, alhamdulillah pencapaian yang terbaik yang saya dapat. Kenangan yang paling manis apabila yang di mana pada tahun 2022, iaitu yang tahun terakhir dalam saya arena sukan silat ni, yang di mana saya dapat fahamkan anak sulung saya apa itu erti perjuangan. Ia bukan sekadar kesukanan ataupun yang dipanggil hanya bermain, menang atau kalah, akan tetapi mengenai maruah dan jati diri kita sebagai orang Melayu. Jadi anak saya memahami erti semangat juang saya. Sekitar dia umur 4 tahun, dia terus secara tak langsung pandai bersilat. Okey, baik. Mengenai kenangan pahit pada tahun 2018, iaitu di Sukan Asia di Indonesia, yang di mana saya telah berlatih selama 2 tahun tanpa henti. Pengorbanan saya amat besar waktu tu kerana meninggalkan keluarga saya selama 2 tahun, tidak beraya bersama mereka, latihan intensiti yang tinggi di luar negara. Jadi apabila kita dah buat cukup dalam masa 2 tahun tu, akhirnya pergi ke Sukan C, kalah. Bukanlah saya tidak terima takdir dan ketentuan Allah, akan tetapi waktu tu fikiran saya dimainkan oleh isteri saya lah. Maksudnya saya terbayang dari segi pengorbanan dia lah, baru kahwin dan tinggalkan dia selama 2 tahun, dan tak pernah pun membawa dia pergi ke mana-mana, holiday ke dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dia pun masih faham kejayaan saya. Tapi itulah kenangan pahit saya pada tahun 2018, yang di mana 2 tahun preparation saya untuk Sukan Asia, akhirnya saya pergi kalah dengan begitu saja. Baik, superhero saya ialah Ahmad Syarif Zainuddin, yang di mana dia adalah idola saya dalam sukan silat. Dan yang keduanya ialah Datuk Osman bin Nok selaku guru saya sendiri, yang di mana dia terapkan jati diri kepada saya. Dia menjadikan saya tahu tentang erti tujuan hidup, ke mana arah yang untuk kita pergi sebenarnya. Alhamdulillah kerana mereka berdua ni dan seluruh ahli-ahli silat yang menyokong saya mendapat satu tentang perjalanan hidup yang sangat baik. So mereka berdua inilah tunggak utama saya. Jadi dialah yang memberi saya satu inspirasi yang sangat luar biasa. Baik, alhamdulillah kehidupan saya ini seperti biasa. Kalau sebahagian orang lah, iaitu atlet ataupun mana-mana artis, yang di mana mereka apabila on the top, tiba-tiba dia orang stop, dia orang nak kena jaga standard dia. Tapi kalau saya, bila tinggi namanya, apabila kita dah berhenti, just jadi orang biasa saja.
Kerana kalau kita tekankan hidup kita ataupun kita terapkan dalam fikiran kita bahawasanya kalau aku di atas, apabila aku tiada nanti kejayaan tu, aku sentiasa di atas. Tidak. Jadi kita kena menjalani kehidupan seperti orang biasa, pergi kerja, balik kerja. Jadilah orang yang seperti biasa, kerana kalau kita jadi orang yang seperti biasa ni, kita akan jadi orang yang sebut-sebut lah. I mean, kehidupan kita tu jadi macam humble. So tak perlu kita kena sentiasa di atas saja. Kita kena pandang orang yang di bawah, kerana kita sebelum di atas tu pun kita berada di bawah. Jadi alhamdulillah kehidupan saya hari ni lebih baik berbanding saya semasa jadi atlet itu. Kerana semasa saya jadi atlet, kehidupan saya penuh dengan tekanan. Walaupun kita dilayan dengan kesenangan, gaji yang besar, insentif yang tinggi, akan tetapi kebahagiaan hidup saya tiada. Bermaksud saya perlu tinggalkan keluarga, anak, tak dapat beraya bersama selama 13 tahun. So jadi tahun lepas adalah tahun yang saya rasa paling bahagia, yang di mana saya tahu, oh macam ni raya, kena hadap jam, kena pergi ke rumah sana sini. Selama ni saya beraya di luar negara, yang di mana solat raya pun kita tak dapat nak rasa dengan bersama-sama dengan orang Islam, orang Melayu kita di sini. Jadi alhamdulillah kehidupan saya selama ni selepas dia bersara, saya rasa yang sangat-sangat bahagia. Sebenarnya saya tak berapa percaya sains dalam Malaysia, bukan dalam dunia, dalam Malaysia ni. Jadi sebab tu saya kata idola saya tadi ialah, superhero saya tadi ialah Dato' Osman bin Nok, kerana dia ni mengajar erti jati diri yang kuat. Apabila kita kuat jati diri, kita akan sentiasa, fikiran kita tu sentiasa positif mengenai negatif. Jadi apabila pada tahun 2022 saya mengalami kecederaan bahu kanan yang di mana dislocate. Akan tetapi keajaibannya ialah apabila kita terus berjuang kerana Allah dan juga kerana negara kita. Saya tak dapat nak gambarkan kat sini bagaimana luar biasanya semangat yang saya alami pada ketika itu. Jadi tak pernah pun dalam sepanjang hidup saya dan karier silat saya mengalami kecederaan bahu yang serius. Akan tetapi pada waktu itulah terjadi, dan waktu itulah saya ambil keputusan untuk teruskan perlawanan. Kalau mengikutkan waktu tu, jurulatih saya beritahu, sudahlah Jufri, stop, undur diri saja. Tapi waktu tu saya mengalami satu perasaan yang tak nak mengalah. Kerana waktu tu PKP, kita mengalami gaji yang sedikit, mengalami macam-macam pengorbanan yang perlu kita buat. Berlatih, tak jumpa lagi keluarga. So kita macam di dalam penjara tau. Apabila kita dapat keluar dan berjuang untuk negara, kita tak perlu, apabila ada kecederaan begitu sikit, hanya kerana tercabut bahu, kan, takkanlah tak boleh nak teruskan. Saya masih mempunyai 3 lagi anggota yang boleh saya lawan, iaitu kedua kaki saya dan tangan kiri saya. Senjata saya yang mahal adalah hati dan fikiran saya. Pilihan tu Allah bagi pada manusia saja. Jadi saya mempunyai hak untuk pilih sama ada saya tarik diri ataupun teruskan. Jadi apabila saya teruskan, alhamdulillah kemenangan buat saya di permulaan. Jadi apabila dimainkan lagi dengan isu sentimen anak saya sakit, yang saya selama ini menjaga dia di hospital selama sebulan lebih. Jadi saya dah tengok depan mata budak meninggal di depan mata saya kerana kanser otak dan lain-lain lagi. Jadi saya pun macam berjuang kerana dia. So alhamdulillah, semangat yang luar biasa tu saya tak boleh nak gambarkan di sini. Akan tetapi ada satu words yang boleh saya sampaikan kat sini kepada sesiapa saja yang struggle. Semangat itu akan mengatasi segala masalah kita. Baik, saya kongsikan kepada mereka apa kepayahan yang saya lalui. Pada budak-budak zaman sekarang ni, dia
dia disediakan sangat baik lah. Kalau nak menendang ada target, kalau nak keselesaan ada mattress, kalau nak makan coach bagi. Tapi kalau di zaman saya dulu, apa pun yang kau nak, kau kena usaha sendiri. Zaman sekarang parents semua support. So zaman saya dulu melalui fasa yang susah. Bermaksud kat sini kita belajar bersusah-susah dulu, bersenang kemudian. Jadi di dalam akademi saya, iaitu Al-Jufri Silat Academy, saya menerapkan dia jati diri tentang zaman dulu. Zaman-zaman orang dulu belajar. Untuk zaman dulu, bila kita belajar kepayahan, ianya akan dapat kesenangan tu sampai bila-bila. Kerana kita tahu macam mana nak maintainkan kesenangan kita. Tapi zaman sekarang, kalau budak tu baru belajar 2 bulan, boleh dia menang. Tapi untuk dia mempertahankan kemenangan dia tu agak susah. Kerana dia tak belajar jati diri tentang semangat, tentang maruah. Kerana dia rasa, kalah tu tak apa. Yang penting aku ada nama dan aku boleh upload je sikit, aku akan viral. Kerana aku, yes, kau upload time kau menang. Time kau kalah, kau tak berani nak upload. Kenapa? Kerana kau takut dan malu. So, sebab tu dalam akademi saya terapkan tentang jati diri. Engkau main kalah, kau kena sedar diri kenapa engkau kalah. Engkau main menang pun kau kena sedar diri kenapa engkau menang. Jadi di sinilah mereka ni semua pada batch yang baru, zaman yang sekarang tiada. Tapi hanya ada di dalam akademi saya saja. So bila diorang masuk di akademi saya, bukan terus belajar sepak tendang, akan tetapi dia akan belajar mendengar saya punya ceramah, mendengar saya punya slide, macam mana nak jadi berjaya. Terapkan dulu jati diri daripada diorang dalam masa seminggu. After that, kalau diorang rasa nak teruskan, teruskanlah. Kalau diorang tak nak, terpulanglah. Masya Allah, saya rasa ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk saya kerana dipilih sebagai dalam anugerah Nona ni. Saya tak terkata sebenarnya apabila isteri saya beritahu pada 28 bulan ni saya masukkan nama awak dalam jadual sekian-sekian lah. Saya pun tanya, untuk apa awak dapat anugerah Nona? Saya jadi macam terkejut. Saya tu bukan kerana terkejut yang saya dapat, kerana layak ke aku untuk dapat ni. Jadi saya fikir balik, tak apalah, saya terima seadanya. Mungkin ini adalah pilihan antara mungkin panel-panel daripada pihak Nona, ataupun sokongan daripada pihak Nona juga. Jadi saya rasa sangat bertuah kerana saya berpeluang. Kerana saya pun bukanlah superhero mana pun. Saya hanya superhero di dalam mematabatkan silat di pesada dunia dan juga membanggakan nama Malaysia. Itu adalah matlamat saya. Jadi hari ini saya dihargai oleh pihak Nona. So saya ucapkan tahniah juga kepada pihak Nona kerana sudi memilih saya sebagai penerima anugerah Nona. Terima kasih. Baik, untuk semua follower-follower saya tahu anda semua struggle dalam apa pun bidang yang anda ceburi, terutama sekali khas untuk anak-anak silat lah, yang di mana mereka semua tercari-cari di mana siapakah guru, siapakah yang layak untuk melatih awak. Sebenarnya bukan siapakah guru yang layak untuk melatih awak, akan tetapi awak sendiri yang kena ubah sikap, yang di mana jangan kau pilih siapa guru yang layak untuk melatih engkau. Akan tetapi engkau perlu cari di manakah engkau kena bawa silat ni untuk pergi lebih jauh. So saranan saya pada kalian semua agar tidak memilih siapa guru anda. Kerana kalau kita nak berjaya, saya sendiri pun ada ramai guru sampai ke tahap juara dunia. Jadi tak boleh kita memilih guru ini, guru itu. Memang kadang-kadang guru ini ada kebaikan dan keburukannya. Tapi keburukan itu kita jadikan pedoman untuk hidup kita, dan kebaikan guru kita tu kita teruskan supaya
ianya berkekalan sampailah silat dikenali seluruh dunia.